Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Nawaitu at-ta'lim wa at-ta'lim wa tazakkur at-tazkir wa an-naf' intifa' wal ifadah wal istifadah. Wa hasra ala tamassuk bi kitabillah sunnah rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa lahma wa taqabbal ya rabb. وكل شيء وافع كائن قد كان قدمه بين ذلك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم والله استغفر الله استغفر الله استغفر الله قال مؤلف رحمه الله, berkata pengarang, fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Jadi ini gabungkan, musannif menggabungkan fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Jadi lengkaplah 7 anggota. Mula pada mata, telinga, lidah, perut, maluai, 5, tangan, kaki. Jadi 7. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau, maknanya bagi manfaat engkau akan 2 tangan dan 2 kaki. Ini ayat cara umum lah, hak sempurna. Ada juga tak cukup 2 tangan, 1 tangan saja, 1 kaki saja. Ayatnya hak kebanyakan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seorang manusia itu, seorang hamba itu ada diberikan nikmat 2 tangan dan 2 kaki. Kerana apa? Kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Manfaat nisbah akhirat dan nisbah dunia. Sebagaimana anggota-anggota kita yang lain juga. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manfaat nisbah akhirat dan nisbah dunia. Maka adapun segala manfaat akhirat. Jadi musannif menyatakan terlebih dahulu manfaat akhirat. Kita gunakan untuk akhirat apa dia? Manfaat akhirat. Maknanya kalau tak ada 2 tangan 2 kaki ni, ataupun tak cukup 2 tangan 2 kaki, ada tapi tak cukup. Ataupun boleh jadi ada cukup 2 tapi tak boleh nak guna. Adapun segala manfaat akhirat, jadi kalau tak ada, maka luputlah manfaat akhirat ni. Maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya, 2 tangan 2 kaki, akan segala pekerjaan kebajikan, akan segala pekerjaan kebaikan, ketaatan. Seperti berjalan kepada masjid. Tapi ada juga orang tak ada kaki, tak ada tangan pergi masjid. Ada juga. Tapi nak ayatnya susah sikit lah. Jadi kita hak sempurna ni, ada tangan, ada kaki, lepas tu ada dan juga boleh digunakan. Kalau kita gunakan kaki tangan kita ni ke masjid, maka kita memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kenapa dia dijadikan. Itu namanya syukur. Kita palingkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi seperti berjalan ke masjid, berjalan ke masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, dan berjalan kepada tempat perai sabit,
Mana berjalan kepada masjid, yang ni bukan jalan saja. Mana jalan nak buat ibadat. Jalan nak buat ibadat. Jalan saja tu boleh pahala dah. Jalan, kita jalan sama. Tapi kalau kita jalan ni ke masjid ni kerana buat ibadat tu, jalan tu boleh pahala. Jalan tu boleh pahala. Setiap langkah kita ke masjid tu boleh pahala. Dan kepada tempat belajar, begitu juga tempat belajar. Kalau kita jalan pergi saja-saja, pergi pasar, apa semua tu, ya lain lah. Kalau kita pergi belajar ni, Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya para malaikat hamparkan sayap dia, meneduhi orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Orang yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala bukakan jalannya ke syurga. Jadi maknanya manfaat kaki lah ni. Manfaat kaki. Dan kepada tempat belajar ilmu yang beri manfaat. Dan berjalan kepada tempat perang sabi. Berjalan fi sabilillah. Perang sabi maknanya perang kerana meninggikan agama Allah. Dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Dan berjalan kerana ziarah. Berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim. Lah ni banyak tak boleh nak buat lah ni. Walaupun kita ada tangan kaki, lah ni banyak tak boleh nak buat. Ada satu ujian pada agama kita jugalah lah ni. Keadaan lah ni nak pergi sejid, terhak boleh pun, terhak mai Jumaat tak boleh. Nak pergi tempat belajar, tak boleh. Boleh online gini ya. Nak pergi ziarah tak boleh. Nak pergi umrah, haji tak boleh. Jadi kita kena ingat hal kita boleh buat selama ni adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kita kena syuhud minnah, kita kena saksi hati kita akan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Dan berjalan kepada ziarah dan menghubung rahim dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan kedua kaki. Lain-lain lagi lah. Seperti tawaf, ziarah orang sakit, hatta orang mati kubur. Dan seperti menghilangkan yang mungkar. Ada misal lagi. Seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Menghilangkan, mencegah kemungkaran dengan guna tangan. Apa yang mungkar? Maknanya wahwa ma ankaru syar' wahwa ma ankarahu syar'. Benda yang dilarang oleh syarak itu benda mungkar. Ada pun benda khilaf tak panggil mungkar. La yunkaru ma yukhtalafu fih. Benda yang ikhtilaf, yang khilaf di kalangan. Ada benda khilaf lagi. Tak panggil mungkar. Ni enggak nak cegah benda hak khilaf. Benda hak khilaf, benda hak nak cegah orang baca Yasin, ada malam Jumaat contohnya. Ni mungkar, nak cegah ni. Itu tidak mungkar tu. Ada nas ada nas walaupun umum. Maknanya bukan yang menyalahi syarak. Kalau tidak pun kita terima benda tu sebagai khilaf, kata dia tak boleh. Belah lah. Tapi tak boleh nak anggap sebagai mungkar. Kerana mungkar ni ma'angkaru syar'u. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Dan menulis akan ilmu, dan guna tangan kita akan tulis akan ilmu. Tulis akan ilmu. Sama ada tulis kat kertas, tulis kat buku, atau tulis kat WhatsApp, tulis kat FB, media sosial. Dan berjabat tangan dengan orang soleh. Berjabat tangan dengan orang soleh. Tidak orang soleh pun kita berjabat tangan dengan orang Islam tu, boleh menghapuskan dosa. Setiap kali kita berjabat tangan, niat boleh menghapuskan dosa. Tapi lah ni tak boleh dah lah. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit ni. Apa lagi kita berjabat tangan dengan orang soleh, ada keberkatan. Orang soleh apa orang soleh? Orang soleh ni orang yang baik hubungan dengan Tuhan, baik juga hubungan dengan makhluk. Kalau baik hubungan dengan Tuhan saja, dengan makhluk tak jaga, tidak jadi orang soleh. Baik dengan makhluk saja, tak baik dengan Tuhan, tidak tunai hak-hak Allah, tidak jadi orang soleh. Orang soleh ni menunaikan hak Allah, menunaikan hak sama makhluk.
dan yang lain daripadanya. Daripada sebut tadi, daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan. Habis. Qala muallif rahimahullah, dan adapun segala manfaat dunia. Dan adapun segala manfaat dunia. Manfaat dua tangan, dua kaki, nisbah dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan, dua kaki ini, mana mengerjakan oleh dua tangan, dua kaki itu pada mencari harta benda. Pada mencari harta benda, dengan ada tangan kaki kita ni, kita boleh cari rezeki. Boleh cari rezeki. Kalau tak ada tangan kaki, tak boleh cari rezeki ke? Ada setengah orang tu boleh juga. Tak ada tangan pun boleh cari rezeki juga. Kerja molek-molek. Tak ada kaki pun kerja molek-molek. Tapi tak serupalah. Tidak dengan sempurna. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kita, dua tangan, dua kaki ni, kita boleh mencari dengan sempurna. Kita boleh cari dengan sempurna. Tak usah kata tak ada. Kalau sakit kaki dah. Doktor pun bagi cuti. Cuti 3 bulan. Tak boleh nak kerja. Bos pun suruh cuti. Tak boleh nak kerja berapa dia ni. Tangan. Kalau nak guna tangan tu banyak. Kalau kerjanya banyak guna tangan, dan tangan patah walaupun ada lagi, tak boleh nak cari rezeki dah. Jadi, kita kena ingat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dua tangan, dua kaki. Kita rasa, apabila kita rasa kita rasa akan benda ni nikmat pada kita, baik untuk kita buat akhirat kita atau dunia kita, itulah akan menjadi pengikat pada nikmat itu. Tak terlepas. Pengikat nikmat itu insya-Allah kekal dan bahkan bertambah. Yang pertama, rasa syukur akan mengikat nikmat itu. Yang kedua, akan bertambah lagi. Dan adapun segala manfaat dunia, dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia, dan memelihara engkau dengan dia, dengan tangan kaki ni, daripada mudarat. Maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan pada mencari segala tujuan engkau, dan memelihara engkau. Mana melihara daripada diri kita ataupun pada orang lain, keluarga kita, anak isteri kita, daripada mudarat dengan tangan kaki. Lagu mana? Misalnya, seperti lari dengan kaki daripada binatang buah. Lari tu. Nikmat lah kau tu. Tengok binatang buah, tengok benda bahagia, kita lari. Guna silap langkah 1000 orang panggil. Jumpa ni, silap juga tu. Salah satu cara mempertahankan diri, tak nak 3 gocoh. Tengok 5 gocoh. Bisa. Kita guna silap langkah 1000. Kita lari. Sebab apa? Kita tak boleh campak diri kita pada kebinasaan. Kalau lari itu terbaik, kita larilah. Kalau nak boleh lawan lah. Kalau pilih ya. Kita tak boleh campak diri kita pada binasa, dan kita tak boleh membinasakan orang. Kita tak boleh mencampakkan diri pada kemudaratan, dan kita tak boleh memudaratkan orang lain. Seperti misalnya, kita lari pada mudarat dengan kaki daripada binatang buah. Nikmat, syukur. Kita saksi dalam hati akan kurnia Allah Ta'ala, maka kita lapah, tubik kat mulut. Tubik kat mulut dengan lapah, alhamdulillah. Dan tubik pada anggota kita dengan kita mengerjakan, kita terjemahkan pula dengan melalui anggota cara khususi itu, akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kaki tangan itu, yang kita mengarahkan kedua anggota kita, tangan kaki itu kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti menolak dengan
tangan akan kejahatan orang menerka ia akan dikau. Dengan ada tangan kaki ni, boleh kita tolak akan kejahatan orang menerka ia. Menerka kita, orang serai kita. Tak? Banyak cara lah. Sama ada kita guna tangan kaki kita lari. Ataupun kita lawan kalau gak gak. Kalau rasa lebih baik gak, lawan. Bab mempertahankan diri, harta ni. Kalau meninggal pun, insyaAllah mati syahid. Qala mu'allif rahimahullah. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan itu. Bermula mensyukurkan. Jadi lagu mana kita nak mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini? Bahawa engkau pakai, mana kita retah, kita guna akal keduanya, kaki dan tangan ni. Tangan dan kaki ni pada segala taat, pada segala taat kita guna. Dan engkau pelihara keduanya. Tangan kaki ni kita jaga daripada tiap-tiap maksiat. Maknanya daripada kita mengerjakan, melakukan atau menggunakan tangan kaki kita ni kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan engkau, apabila kata gitu tafrik dia, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau. Jangan kita sakiti. Dengan gunakan dua tangan kita ni, akan yang diharamkan pada syarat menyakitinya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh syarat untuk kita sakiti. Tak kira lah sama ada manusia ataupun binatang. Tak kira. Tengok kucing. Kita sepak dengan kaki. Itu tak boleh. Syarat larang. Tengok katak, jirik, bunuh. Tak boleh. Tapi ada juga orang syarat haruh. Apa dia? Kalau benda yang membahayakan kita, contohnya ular, contohnya kala jeking. Tengok kala jeking, kita pun katak dengan tangan kita. Tak apa. Ular, kita katak, ataupun benda yang menyakiti juga, termasuk menyakiti juga tikus. Kita guna berakak, kita bunuh tikus. Tu tak apa. Ada pun benda lain walaupun semut tak boleh kita pisah kita, melainkan semut yang boleh menyakiti kita. Nyamuk menyakiti kita. Tak apa kita itu. Tapi sengaja saja-saja kita tak boleh kita nak menyeksa. Dan jangan engkau khianat dengan kedua mana kedua tangan dan kaki ni akan orang dipercayai engkau dengan dia. Mana kita gunakan tangan kaki kita mengkhianati kepercayaan orang, amanah orang bagi pada kita. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Inilah Allah sawat, kena baik dah naskah, setengah naskah itu tulis. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Tak kena lah masuk tu. Kita kena la'ala sawat, ada kesilapan cetak lah ni. Mungkin kesilapan cetak ni. Kita kena buat gini. Dan kita sebut la'ala sawat. Mudah-mudahan betulnya gini. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya. Buat melainkan tu, kita kata, dan jangan engkau pegang dengan keduanya. Buat melainkan tu, kita buat bulat, kita pun tulis. Maksudnya kita buat bulat. Kita buat bulat, lepas tu kita tulis keduanya. Tanda tu melainkan, mana kita tukar keduanya. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya, tangan kaki tu, akan yang haram. Baru kena. Kena gitu. Ataupun kita buat begini. Kita kata, dan jangan engkau pegang akan keduanya, melainkan, akan yang halal. Tu haram tu pada halal. Lepas tu kita tambah jua.
Dan jangan engkau pegang akan keduanya, melainkan akan yang halal, jua, tambah jua. Ini orang panggil adat hasar. Adatul hasri. Yang nafi tu, jangan mau pegang. Tapi melainkan haram jua. Mana pegang halal saja. Melainkan yang halal jua. Hatilah. Dan jangan engkau pegang akan keduanya, melainkan akan yang halal jua. Gitu. Kita nak tukar. Ataupun kita kata gini, dan jangan engkau pegang dengan keduanya. Akan yang haram boleh berlaku. Tapi nak guna hak ni salah cetok ni. Kata jangan engkau pegang dengan melainkan akan haram ni, salah cetok ni. Jadi kita kata boleh buat dua. Pertama, dan jangan engkau pegang dengan dan jangan engkau pegang akan keduanya. Akan yang haram. So, boleh. Ataupun kita kata, jangan engkau pegang akan keduanya, melainkan akan yang halal jua. Dua tu. Mana tak boleh? Dia halal saja. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya. Jangan kita tulis dengan keduanya. Tangan lah ni. Kedua tangan ni. Akan yang dilarang. Akan yang dilarang. Ya sipir serupa juga dengan mulut. Apa yang hak mulut larang, kita kecek, kita tutup, tangan pun haram juga kita tulis. Contohnya mulut larang. Dilarang lidah kita daripada memaki, maka tangan pun tak boleh juga memaki dengan tangan. Bagaimana memaki dengan tangan? Mana kita tulis maki-makian. Ataupun dilarang dengan mulut kita mengupak, kita sebut pasal saudara kita hak dia tak suka. Larang, tak boleh juga kita membawang, mengupak dengan tangan. Dan jangan kau tulis dengan keduanya akan dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam, mudarat pada orang Islam, yang menyakiti akan orang Islam. Kadang-kadang suka buat dengan tangan sebar benda-benda yang menyakiti mudarat akan orang Islam. Di maknanya kufur dengan nikmat tangan yang Allah SWT bagi. Dan daripada ilmu yang diharamkan dan menggunakan tangan kaki ni pada perkara yang dilarangkan. Jangan kita tulis dengan kedua-dua tangan itu, takdir situ. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya dua tangan itu daripada ilmu yang diharamkan. Seperti sihir. Diharamkan apa? Diharamkan oleh syarak. Seperti sihir. Tiga benda-benda lain lah yang diharamkan. Yang diharamkan. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim. Jangan kita berjalan guna kaki kita kepada tempat yang haram. Tempat yang haram. Mana tempat maksiat. Tempat orang buat maksiat ni tempat haram lah. Tempat orang buat maksiat tu. Dan kepada tempat orang yang zalim. Pergi pada tempat orang zalim. Melainkan kerana darurat. Melainkan kerana darurat. Kalau tak pergi kak, akan mudarurat pada dia. Pendeknya. Pendek mana kesimpulannya. Segala gerak engkau dan segala diam engkau. Gerak diam. Ni kena pada tubuh kita. Tangan kaki kita dia panggil jising siap jising ni dia tak terlepas daripada dua benda. Pertama sama ada dia gerak. Dia gerak. Ataupun dia tak gerak kat dia. Jadi dua tu dia tak boleh sekaligus. Gerak pun tidak, dia pun tidak tak boleh. Ataupun dari masa yang sama. At the same time. Gerak dengan dia tak boleh. Dia sama dua, salah satu daripada dua perkara, sama ada gerak atau dia. Jadi kesimpulannya segala gerak atau dia kita, gerak tangan kaki kita ataupun gerak segala anggota tubuh kita ataupun segala gerak dia kita ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Taala atas engkau. Besar-besar nikmat
baik nikmat tu akhirat atau nikmat dunia. Kalau nikmat dunia pun, kalau kita buat benda tu niat untuk akhirat, jadi akhirat. Kalau benda baik, benda taat, benda akhirat tu. Kalau niat benda tak baik, niat tak baik, dia tak boleh pahala. Benda tu sah. Macam kita semaya. Kita semaya, kita niat nak nunjuk pada orang. Kalau cukup dengan syarat rukun bersama, sudut pekanya sah. Tapi tak terima. Kita punya semaya. Tapi kalau benda hak dunia, benda hak Allah lah. Hak tidak nampak akhirat. Contohnya tidur, makan. Tapi kata niat kerana Tuhan, niat kerana syarak, niat kerana Allah, dia jadi taat. Dua. Yang ketiga, benda hak haram. Benda hak haram. Niat taat, ia tak akan jadi taat. Ia tak akan jadi taat. Benda haram ataupun kita niat baik, itu tak boleh. Pergi kepada buat guna tangan kaki kita kepada perkara maksiat, niat baik, tak jadi gitu. Niat baik tak jadi. Kalau benda taat, niat baik. Niat baik. Kalau niat tak baik, ia tak boleh pahala. Kalau benda haruh, mereka kata taat pun tidak, hal apa nama, haram pun tidak, wajib pun tidak. Tapi kalau niat kerana Allah Ta'ala, niat taat akan jadi taat juga. Dua. Yang ketiga, kalau benda ni haram, benda haram, kalau niat benda, kalau niat baik pun tak jadi. Niat baik setara mana pun, tak jadi. Jadi haram juga. Tetap jahat juga. Kerana benda haram ni, asal kata niat baik, ia berlagu dengan nafsu. Tidak berlagu dengan benda baik. Tidak berlagu dengan akal yang baik. Ia berlagu dengan nafsu. Kalau ayat niat baik, dia benda haram kat, ia berlagu dengan nafsu je. Ia matching dengan nafsu. Dia tak boleh nak niat baik, benda haram. Maka palingkan olehmu. Maka palingkan olehmu. Paling mana kita gunalah, kita arahkan. Kita arahkan anggota kita dalam konteks kita bincang ini, ialah dua tangan kaki itu akan dia kepada taat, kepada mengerjakan taat. Kenapa hikmah dia? Supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat, tahu akan nikmat dan mensyukurkannya, dan syukur. Kerana kalau orang tu tidak tahu, lagu mana nak mensyukur. Kalau tak lihat, tak pandang, lagu mana nak rasa kasih. Adalah engkau daripada mereka mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Apabila kita mengarahkan, kita guna dua tangan kaki kita ni kepada sebab dijadikan dia nisbah dunia atau akhirat, dan kita jaga, kita elak daripada perkara yang diharamkan. Kita guna tangan kaki pada perkara yang haram. Jadi supaya apa? Supaya kita golong kepada orang yang mensyukurkan nikmat. Maka apabila kita mensyukurkan gangguan internet, maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Kenapa? Apabila kita syukur, sipir dia akan kekal nikmat. Akan kekal. Kalau konteks kita hari ni, kita konteks tangan kaki ni, akan kekal nikmat itu. Tangan kaki ni maknanya sama ada kita, Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi taufik hidayah kita guna tangan kaki kita ini, akan dapat barakah baik dunia atau akhirat, akan dapat kebaikan dengan tangan kaki kita ni, dunia kita atau akhirat kita. Tu kekal. Kenapa? Kerana ini dua poin. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Syukur itu pengikat bagi nikmat. Apa makna syukur? Kalau kita saja, kalau kita hanya semata kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita guna nikmat Tuhan bagi tu kepada perkara yang Tuhan larang, itu tak panggil syukur. Syukur ni mana kita guna nikmat Tuhan bagi ni kepada
perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan kita zahirkan pula dengan rasa, dengan tahmid. Kerana syukur itulah yang pengikat bagi nikmat. Kita nak supaya kekal barakah. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, barakah mana bertambah, ziyadatul khair, bertambah lagi kebaikan, mana kita ikat dengan syukur. Syukur itulah mengikat akan nikmat, akan kekal. So, dan sebab bagi bertambahnya, dan syukurlah akan bertambahnya, menambahkan lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum, Tuhan kata la azidan, tambah la, orang panggil taukid dah situ, la tambah nun taukid pula. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu. Jadi jangan kita arahkan atau kita gunakan segala gerak dan diam kita. Kerana jisim kita ni tak lepas daripada dua benda, sama ada gerak atau diam. Kepada maksiat. Kenapa? Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Bukan kafir akidah, tidak. Kafir akan nikmat. Jadi kalau kafir akan nikmat, Tuhan ancam juga inna azabi lasyadid. Sungguh azab aku besar. Sama ada Tuhan tarik nikmat itu. Nak tarik nikmat kita tu. Ataupun Tuhan lepaskan. Lok lagi. Orang panggil istindraj. Orang panggil pengang akak nak rembah. Akak tinggi, rembah jatuh, pecah berah. Apa mana kafir akan nikmat? Maknanya tiada syukur akan dia. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu, maka sebab bagi ditanggalkan, bukan tinggal. Maka sebab bagi ditanggalkan, dicabut, dibuang, dihilangkan nikmat itu, dan sebab bagi seksa bersangatan. Apa dia ni? Maknanya kufur akan nikmat tadi tu. Kufur akan nikmat tu adalah sebab bagi ditanggalkan, dicabut, dihilangkan nikmat itu, dan sebab bagi seksa yang bersangatan. Inna azabi lasyadid. Seksa yang bersangatan pada hari yang mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu, dengan bagai yang ada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia daripada segala kejahatan. Jadi saksi kita tak payah panggil orang 2-3 orang jadi saksi, nak payah bukti benda-benda lain, tidak. Lah ni boleh nak terlepas. Kalau kita tangan kita buat benda jahat, kaki kita buat benda jahat, boleh terlepas hukuman dunia. Akhirat nanti tangan kaki kita sendiri akan jadi saksi. Qala muallif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini. Apa anggota 7? Mata, tangan, telinga, tangan, kaki, perut, maluan. Mata, mulut, telinga, perut, maluan, tangan, kaki. Ini anggota 7. Jadi kalau kita nak seorang salik, seorang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena menyucikan. Mula-mula sekali, peringkat mula-mula sekali Imam Al-Ghazali kata ialah taharah, suci daripada najis. Najis. Zahir ada suci daripada hadas besar, hadas kecil. Bagi kita nak buat ibadat, ya tak lepas pada tu. Kalau kita hias sifat kita ni dengan sifat yang terpuji, tak ada sifat yang mazmumah, kita nak buat ibadat dalam keadaan najis, dalam keadaan berhadas, tak pergi mana. Di situ je. Jadi mula-mula sekali kita kena suci daripada najis. Najis daripada hadas. Itu pertama. Yang kedua, kita sucikan anggota-anggota kita, hak 7 ini, daripada perkara yang dilarang. Dan kita palingkan kepada
kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tertib dia, maratib dia, kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Akan bincang lepas ni 10 sifat tercela dan 10 sifat terpuji. Ada 10 jaga sifat tercela dalam nafsu kita ni. Ada 10 saja jaga sifat terpuji, tidak banyak sebenarnya. Tapi ulama susun jadi 10 ni, kalau kita insya-Allah kita sucikan hati kita daripada 10 sifat tercela ni, insya-Allah kita akan boleh membawa kita, menolong kita untuk kita suci hati kita daripada sifat tercela-tercela lain, hak lain. Begitu juga kalau kita hiyah sifat-sifat terpuji, hak sebut 10 ni, insya-Allah kita akan boleh tempatkan, kita boleh hiyah hati kita lagi dengan sifat-sifat terpuji yang lain. Dan ketahui olehmu bahawasanya melihara segala anggota tujuh ini daripada segala kejahatan dan memakannya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan, menyucikan akal rajanya daripada segala perangai cela. Apa dia? Raja mana? Hati dia. Raja sini maknanya hati. Tapi permulaan ibadat adalah kita buat, maknanya step yang kita mujahadah ibadat takwa yang zahir, dan meninggalkan maksiat hak zahir. Mana anggota kita, benda tu akan membantu kita buat ibadat hak batin, mana hati ni lah, dan meninggalkan maksiat hak batin. Dia panggil zahiratut taqwa, batinatut taqwa. Bidayah permulaannya adalah zahirat taqwa, dan nihayah adalah batinatut taqwa. Ala kulli hal, raja segala anggota kita adalah hati. Hati ni siapa nak tempatkan apa dia? Nak tempatkan ruh ni bagaimana nak berperangai? Ni lagi mujahadah kita. Kalau perangai kita tak bersih, kita biarkan hati kita masuk sifat-sifat yang mazmumah, maka nafsu ni orang panggil nafsu ammaratu bisu. Ammaratu bisu. Kalau kita mujahadah lagi, sampai pikat kita rasa bersalah, rasa berdosa, dan kita cuba usaha untuk kita mujahadah, walaupun satu ketika kita pun terjerumuh juga pada perkara-perkara yang dilarang, lalu kita mencela diri kita. Ada orang panggil nafsul lawamah. Patut adalah pikat-pikat dia lah. Nafsul mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Melainkan dengan bersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak. Nanti kita akan bincang, kita akan baca, kita akan belajar daripada musannif apa makna riak. Dan takabur, dan dengki. Ni benda apa ni? Kalau kita bersifat benda ni, apa hukumnya kalau duduk pekah? Haram. Haram. Bahkan dosa besar. Dan bahkan merosakkan amalan kita. Jadi tak ada cara lain untuk kita nak hilangkan benda-benda ni. Kita kena tahu lagu mana nak hilangkan. Jadi lagu mana nak hilang benda ni, ia duduk dalam ilmu, orang panggil ilmu tasawuf. Ni kita kena belajar ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Hak ni hak fardu ain, hak ni. Lagu mana kita nak hilangkan riak, lagu mana nak hilangkan takabur, lagu mana kita nak hilangkan sifat deki, sifat kikir. Ini bagai dosa kalau ada dalam hati kita dan merosakkan amalan kita. Contohnya deki merosakkan amalan kita. Mana dalilnya? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasadati kama ta'kul narul hatab. Jagalah dirimu daripada hasad deki, kerana hasad deki ini akan membakar amalanmu serupa dengan api membakar kayu api. Dan lainnya, dia kehendaki dengan rajanya. Apa maksud raja sini ni? Raja pada segala perangai yang dicela ni. Raja pada segala anggota ni, iaitu hati. Apabila baik hati, baiklah segala anggota. Apabila rosak hati, rosaklah segala anggota. Wallahu a'lam wa atam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.